billahi sami'in alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma syrah sudurana bil Qur'anil azim wa yassir umurana wa nawwir qulubana ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال تعالى وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat lagi kita sambung perbincangan kita, dan sebelum tu saya minta banyak-banyak tak dapat nak berjamaah dengan para tuan-tuan muslimin muslimat di sini. Saya jadi imam kebetulan. Hari ini, minggu ni saya kena package kat situ masjid. Dekat saja. Kalau tak dekat, maka saya bagilah kat Ustaz AB ke Ustaz Nan. Ala kulli hal, insya-Allah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat juga kita menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an au kama qala alaihi salatu wassalam. Hadis ini selalu kita dengar. Jadikan diri kamu aliman. Alim ni orang yang alim, orang yang berilmu, nak mengajar, nak memperingatkan orang dan sebagainya dak. Dan sekurang-kurangnya diri kita, ajak diri kita. Au muta'alliman, ataupun orang yang belajar. Kita sekarang ni tak boleh jadi dah orang nak belajar ni. Nak pergi duduk bangku sekolah, nak pergi duduk tu tak boleh dah. Sebab kita ada tanggungjawab, tanggungan kita. Itu pun seperti mana yang dimaklumkan sebagai, kita katakan, amalan. Sebagai bekalan juga, wasilah ila taqwa. Yang mana baginda Rasulullah SAW, mana-mana laki-laki, dia pergi ke bukit, potong kayu api, ikat kayu api, bawa pergi jual ke pasar dan beli sebuku roti, maka itu adalah baginya sedekah. Itu adalah baginya sedekah. Maka kita jenis itulah sekarang ni. Walaupun kita tak pergi bukit, tapi kita pergi pejabat. Walaupun kita tak pergi pejabat, kita pergi tempat-tempat yang masing-masing. Seperti mana disebutkan di sana, kita ini ditakdirkan bermacam-macam keadaan. Tak lain tak bukan hanya satu matlamat, untuk kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, au mustami'an. Macam kita ni mustami'an lah. Lebih-lebih lagi kita yang dah pencen ni. Mustami', dengar apa yang disampaikan, dan di sana kita ambil. Kalau betul, kita teruskan. Kalau tak betul, jangan ikut kehendak kita. Ini bukan kehendak aku, tak boleh, aku tak nak ikut. Ini salah. Tak gunalah kita nak mendengar lah. Macam kita ada setengah-setengah golongan kita hari ni macam tu lah. Dia dengar, alhamdulillah. Orang panggil apa? Jamaah tegar. Minta maaf lah, bukan saya nak kata kat tuan-tuan, tak. Tapi sekurang-kurangnya balik pada diri kita ni. Kemudian disampaikan, duduklah majlis ilmu, alhamdulillah. Tapi dulu kini macam tu jugalah, tak ada perubahan. Orang kata kalau masuk dah dekat dengan waktu semayang, waktu qamat, janganlah semayang lagi. Tak ada waktu kecuali waktu itu, dah semayang sunat lagi. Bukan salah, tak salah, tapi mengganggukan orang lain. Apabila sudah masuk waktu,
Seminit, 2 minit lagi waktu nak qamat, maka kita tunggulah. Walaupun kita tadi ini jenis orang yang memang tak pernah tinggal semayang sunat qabliyah tu. Tetapi syariat kita mengharuskan, kalaulah kita tadi ini tak sempat nak semayang sunat qabliyah ataupun ba'diyah, seperti mana disebut dalam Bahrul Madi, peristiwa Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah tinggal kat kita tadi ini satu contoh tauladan yang sangat-sangat hebat. Tapi kadang-kadang kita tak ambil peduli. Rasulullah SAW pernah qada semayang zuhur, semayang sunat zuhur ba'diyah selepas daripada semayang asar. Bagi kita, kalaulah semayang, kita faham tiada ada semayang, mana-mana semayang kecuali bersebab selepas daripada 5 waktu. Dah. Selepas daripada waktu itu waktu tahrim. Satu daripadanya ialah waktu lepas daripada semayang asar. Tiba-tiba dalam Bahrul Madi juzuk yang kedua, Rasulullah SAW semayang sunat asar, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, semayang lepas daripada semayang asar. Canggah ke kaedahnya di situ? Maka kaedahnya di sana, boleh kita qada waktu semayang ni bila-bila waktu. Orang nak bayar hutang. Dah. Contohnya orang nak bayar hutang. Kita pergi ketuk pintu rumah orang waktu kita tidur. Waktu yang tak dibolehkan. Tak payah, aku tak nak terima hutang kamu. Waktu ni waktu aku rehat. Agak-agak macam mana? Maka sebab itulah di sana Allah Subhanahu Wa Taala, yadullahi mabsutatan. Tangan Allah senantiasa terbuka luas untuk nak memberi keampunan, untuk nak menerima rahmat, menerima daripada pengampunan, menerima apa yang nak diberikan oleh orang tadi. Apatah lagi hamba dia. Mabsutatan. Maka tangan Allah senantiasa terbuka untuk nak menerima. Itu pada segi zahir. Janganlah kata bagi Ustaz Dani kata tangan pula tadi ni, itu saya tak mahu nak bincang. Itu dalam kaedahnya ayat mutasyabihat dia panggil. Maka ala kulli hal, kalaulah kita masuk waktu, kita masuk masjid 2 minit lagi ke ataupun seminit lagi ke nak apa dia nak qamat, saya kita semayang. 2 minit ke seminit lagi ke kita masuk nak semayang sunat tahiyat masjid, tak payah kita semayang, tunggu. Selesai azan, selesai orang qamat, kita nak semayang, semayanglah. Maka ataupun semayang sunat tahiyat masjid. Maka semayang sunat tahiyat masjid ni disyariatkan kalau kita masuk masjid, tak ada apa waktu yang kita nak semayang. Kalaulah di sana ada waktu, kita katakan boleh kita semayang waktu tu. Maka contohnya kita semayang sunat duha, waktu duha, kita masuk masjid, kita semayang sunat duha, maka kita akan dapat 2. Semayang sunat tahiyat masjid pun kita dapat, semayang sunat duha pun kita dapat. Kalau kita semayang sunat tahiyat masjid dulu, kemudian kita buat semayang sunat tahiyat, sunat duha pula, alhamdulillah dapat. Ni dapat free. Tak semayang sunat tahiyat masjid, kita semayang sunat duha, dapat free. Sunat tahiyat masjid pun kita dapat, semayang sunat duha pun kita dapat. Ini yang dikatakan pemurah, ini yang dikatakan ilmu yang diberikan kepada kita. Maka tiba-tiba kita semayang sunat, waktu nak azan, waktu nak qamat, ganggu dah orang nak qamat. Ini kita nak kebajikan, menyakiti orang. Kita nak kebajikan, nak semayang sunat ni, tapi di sana waktu sudah habis qamat, dan di situ kita adakan jam. Pasal apa tak qamat lagi? Ini udah kawan ke semayang sunat. Contohnya ada menyakiti orang tak? Dan ini Islam tadi ini, Masya Allah. Inilah yang disebutkan perbincangan kita pada pagi ini, ialah ma'rifatu uyubin nafsi. Bagaimana kita nak kenal keaiban diri kita tadi ini. Bersesuaian dengan bulan puasa ni, di akhir ayat yang selalu kita baca kan, bulan puasa, kutiba alaikumusiyam, difardukan bagi kamu berpuasa. Tujuan apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu ciri-ciri orang yang bertakwa ni, takwa ni apa dianya? Maka satu daripada, jangan kita menyakiti orang lah. Jangan kita menyakiti orang, jangan kita menyusahkan orang dan sebagainya lah. Maka ini hubungan kita dengan Allah, dan dalam masa yang sama hubungan kita dengan kita masyarakat. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu, dikenakan kamu kehinaan dimanapun kamu pergi, illa kecuali
bihablim minallah, kamu pegang tali dengan Allah, bihablim minan nas, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hubungan kamu dengan Allah dan juga hubungan kamu dengan manusia sesama kamu. Sebab itulah tuan-tuan, dalam masalah ini kan selalu kita dengar, kalau kita pergi dalam rukun Islam kita yang asas ni, dalam 5 perkara rukun Islam ataupun 5 rukun Islam ini, satu sahaja yang dalam keadaan yang macam mana sekalipun kita tak boleh tinggal. Apa dianya? Semayang. Satu je kita tak boleh tinggal. Semayang. Ini pernah saya sebut dulu. Yang lain kita boleh tinggal. Kalau ikut kaedah rukunnya, kalau kita tinggal ni tak boleh. Tapi semayang ni kita boleh. Yang lain kita boleh tinggal. Semayang tak boleh tinggal. Dalam keadaan yang macam mana? Selagi kita dikategorikan sebagai seorang mukallaf. Syahadah. Kita boleh tinggal syahadah. Sebab tu saya selalu tanya diri saya, bila saya mengucap. Saya tanya tuan-tuan, kuliah-kuliah saya, bila tuan-tuan mengucap nak jadi seorang Islam untuk sahkan semayang? Puasa. Macam tu juga. Kalau kita sakit, kalau kita musafir, tak wajib kita puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Masya-Allah. Ini zakat. Berapa banyak orang meninggal kita tak bayar zakat. Haji, berapa banyak orang yang meninggal tak pergi haji. Ini sampai satu tahapnya di sana haji ni tuan-tuan, dalam idaman penuntut di sana haji yang makdub dia panggil. Kalau kita disponsorkan pergi haji, maka di sana lepas dah haji Islam kita, tak terlepas. Maka kalau kita ada keperluan, ada kemampuan lagi, wajib kita kena pergi haji walaupun kita sudah pergi haji. Itu berkenaan dengan masalah. Tapi semayang tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk tidur mengering melentang, tak boleh, habis-habis tak ada terlentang. Mata kelipok, tak mampu mata nak kelipok, hati kita tadi ni kelipok ya. Minta maaf lah. Kalau bahasa kalau orang Kedah tak faham tu. Ini kalau orang Johor, orang Kedah pula ada. Orang Johor tak faham. Kalau orang Kedah insya-Allah. Kelipok mata ni. Mata. Ni turun, pejam, sujud. Itu pejam tu sujud. Rokok pendek sikit. Tak boleh mata tak boleh kelipok, terjegil tu mata dah. Tak mana? Hati. Sampailah kita dicabut ataupun tak tahu apa dah. Apabila tak tahu apa dah di sana, kita tak mukallafkan lagi. Pasal apanya? Akal kita sudah pun tak ada. Maka sebab tu saya kalau tak nak semayang senang je tuan-tuan. Kalau tak nak puasa senang je tuan-tuan. Minta doa kat Tuhan, ya Allah, bagilah aku dalam bulan puasa ni tarik akal aku. Mana boleh ustaz macam tu? Tak boleh pula. Tak boleh pula. Ini Islam kita. Maka sebab itulah dalam idaman penuntut di sana, kita selain daripada yang disebut dalam hadis Nabi tadi kan, 4 perkara tu idaman penuntut sebut, hendaklah kita jadikan diri kita ni 3 jenis orang. Talib, orang yang menuntut. Salik, orang yang berjalan. Bila kita menuntut berjalan, cari, kita dapat dah, kita beramal. Muntahi, iaitu habis, selesai masalah. Muntahi itu meninggal. Ini di antaranya. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa tadi ini adalah untuk kita nak jadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk nak mendidik. Nak mendidik siapanya? Mendidik nafsu. Kalau kita pergi dalam masalah cara umumnya, nafsu ni apa dia? Nafsu ini dah manusia. Kita pergi kalau ambil contoh macam tu. Nafsu itu adalah manusia, jenis manusia. Kita ni semua manusia. Maka apabila semua jenis manusia ini, maka satu di antara manusia ni ada satu nama. Mat, dolah. Maka itu. Maka mat, dolah ni pula beri pangai macam-macam. Maka nafsu tu pun macam tu, satu. Iaitu nafsu. Maka nama nafsu ni bermacam-macam. Maka kita kenal nama nafsu ni yang seperti yang kita sebut dulu ni. Nafsu amarahnya, nama nafsu amarah, nama nafsu lawamah, nama nafsu mulhamah, nama nafsu mutmainnah, nama nafsu radiyah, nama nafsu mardiyah, nama nafsu kamilah. Maka tujuan dia ini adalah tak lain tak bukan syariat Allah dalam pengajian ilmu tasawuf untuk nak mendidik nafsu yang namanya nafsu amarah, nafsu yang namanya nafsu lawamah, nafsu yang namanya
nafsul mulhamah. Nafsu yang namanya nafsul mutmainnah. Dia nama-nama ni. Maka kalau nama nafsul mutmainnah ni, ni orang baik sikit. Nafsu mutmainnah ni baik. Maka tak mau baik elok lagi sampai nafsul radiyah, sampai nafsu mardiyah, sampai nafsu kamilah. Ini sempurna nafsu. Insan kamil di sana. Itu. Maka tujuan kita berbincang ilmu tauhid, ilmu tasawuf ni adalah untuk nak mengenali diri kita, dan tujuan kita nak menyucikan diri kita, iaitu nafsu kita yang nama apa dia tu, untuk mencari keredaan Allah, matlamat dia. Maka bagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Syiarus Salikin ini, diberi kepada kita, di antaranya kita nak kenal, iaitu 4 cara yang telah pun kita bincang. 3 daripada 4 ni. Ini yang disebutkan permulaannya. Idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah nak seseorang itu kebaikan, bassara bi'uyubi nafsihi, maka Allah memperlihatkan. Memperlihat ni, basara ni bukan lihat dengan mata dah, melihat dengan mata hati. Kalau melihat dengan mata ni tak berapa sangat. Tapi kalau lihat dengan mata hati, maka inilah tajam. Sebab tu orang buta pun boleh hafal Quran. Orang celek baca qul huwallah pun tak boleh. Ini kita tengok aja. Kita tengok, kita ambil peringatan. Maka inilah di antaranya apa disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salam dalam syarat yang keempat, ataupun dalam jalan yang keempat, nak mengetahui keaiban diri tadi ini, apa yang disebutkan bercampur dengan orang banyak. Maka kita bercampur dengan orang banyak pun kita boleh kenal diri kita. Yang dulu kita bincang, yang pertama tu ialah apa disebutkan oleh musannif. Dia katakan di sana, apa yang hendak kita kenal diri kita tadi ini, mengenali sifat-sifat yang keaiban tadi ini, ialah kita duduk dengan mursyid kita, dengan guru macam duduk macam ni lah. Tapi macam ni saya ni bukan mursyid dah, tapi umpamanya kita nak cari maklumat, ilmu, sama-sama kita bincang. Yang saya sebut dulu, mursyid ni duduk dengan guru kita, yang mana guru kita tu khusus fokuskan untuk nak beri kepada kita tadi satu amalan. Dia tahu diri dia tu macam mana, dalam masa yang sama dia dapat tahu juga macam mana keadaan anak-anak murid tadi ini. Ini dia panggil ilmu mukasyafah yang Allah bagi kepada seseorang tu sendiri. Maka ini yang dilabelkan sebagai guru yang mursyid. Guru yang mursyid, yang pernah saya kata diri guru tu pun tak mursyid, bagaimana kita nak lantik dia tu sebagai guru untuk nak mendidik kita? Ini maka sebab tu kita nak melantik tu, saya kata dulu dah, kita kena kenal lah. Kita kena tahulah sikit sebanyak. Jangan kita tak tahu, tiba-tiba kita lantik dia, kita tak tahu itu tunggui kayu, tiba-tiba kita ambil dia untuk nak pukul ulang. Dia tu bukan kayu, dia tu plastik ke apa ke, contohnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, untuk kita nak mendidik kita ni, hendaklah di sana mengetahui keaiban diri kita tadi. Apa disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, bahawa menuntut orang salih akan tolan sahabat. Maka sahabat tu, saya kata dulu, janganlah sahabat tu yang reput. Kita dah tahu dah kita tu reput, kita cari kawan yang reput. Tak boleh lah. Biar dia tu sama-sama dengan kita. Tak mau macam tu. Biar tu tinggi sikit. Dia tu tinggi sikit label dia tu tadi ni. Kita tahu kata kita tu pemalas. Penyegan, semayang. Kita cari orang yang malas semayang. Sama aja, 2 kali 5, 5 kali 2 aja. Tak ada hasil, masalah tak. Ada. Orang tua kata kat saya dulu, dia kata apanya? Yang pernah saya sebutkan. Kita ni reput. Berpaut kepada dahan yang reput. Lagi reput lah. Itu orang tua kata kat saya dulu. Orang tua, orang lama, orang lama kata kat saya. Kalau orang tua ni marah kan, ni orang lama, pengalaman dia tadi ni. Hang dah reput, hang cari, hang gantung dengan orang yang reput, lagi reput, tak sampai mana kita. Ini orang lama-lama dulu. Banyak dia bagi nasihat kat saya. Satu lagi di sana nak nikah. Nak nikah dia kata, hang kena tengoklah. Sebab hang nak nikah tu, hang kena belajar dulu. Hang kena belajar kahwin dulu. Hang jangan terus nak nikah ya, dengan ada duit dia, bukan. Pasal apanya? Hang tahu tak, hang nikah tu, lepas hang nikah tu, dia akan kabat belakang hang, macam bewak hidup kabat belakang orang. Minta maaf orang perempuan, nanti orang perempuan marah saya pula. Sama aja laki-laki pun, perempuan pun sama. Orang perempuan apabila menikah, kita apabila menikah seseorang, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tanggungjawab kita sebagai seorang suami.
Pak tadi ini dia kata, aku nikahkan akan dikau, makna dia aku serah segala tanggungjawab aku ni kepada kamu. Kita kata aku terimalah nikahnya, tanggungjawab dia. Pada apa? Sebab tu bila kita menikah dah, anak kita tak boleh ambil ni. Maksudnya kita cuma tengok daripada jauh ya, pantau ya, bagi nasihat sikit-sikit. Itu yang kita dengar. Apabila seorang suami pasangan, suami dia keluar, dia pesan kepada isteri, hanya yang keluar pergi mana-mana. Aku tak ada di rumah. Dia tak boleh keluar. Masyarakat kita, kalau kita keluar, kalau bini kita tak keluar, macam mana? Dengar ayah dia sakit, aku tak boleh keluar sebab bini laki aku pesan. Sebab laki aku pesan, aku tak ada di rumah, bini laki aku tak ada di rumah, aku tak boleh keluar pergi mana? Wih, hebat sangat kata bini kan. Dengar ayah dia mati, pun macam tu juga, aku tak boleh balik. Bini laki aku tak boleh balik lagi, laki aku tak ada lagi, aku tak boleh balik. Sebab laki aku pesan macam tu. Dia taat kepada suami dia ni. Kalau kita macam mana masyarakat kita? Masyarakat kita ni kadang-kadang, wallahu alam lah. Macam pernah orang kata kat saya dulu kan. Ini pernah orang kata kat saya ni, setuh bagi tahu tuan-tuan, perempuan tak. Kadang-kadang saya ni bukan jenis pergi orang pergi makan, kedai kopi apa dah. Memanglah kan kita kan. Mana orang jawab takut bini katakan sampai tak ada. Dia kata takut, dia kata kita takut bini. Apatah lagi kalau kita nampak kita ni tu gantung kain duk masak kat dapur oh ini kena bully dengan bini dia ni. Jangan, itu salah. Kita jangan macam tu. Itu tak betul. Jangan jadikan bini kita tu sebagai khadam. Tak ada salah. Perlu kita bantulah. Ini di antaranya dah. Itu yang kedua. Yang ketiganya di sana ialah, yang kedua kena cari kawan. Yang ketiganya apa disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, dengar cakap orang yang tak suka kat kita. Dengar cakap orang yang dengki kat kita. Jangan jaga kawan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, musannif rahimahullahu taala bercampur dengan orang banyak. Apabila kita bercampur dengan orang banyak, maka mengetahui akan aib nafsunya itu dengan sebab melihat aib orang lain, yakni maka tiap-tiap melihat ia akan segala sifat kejahatan orang yang lain itu, maka jangan ia bersifat dengan demikian itu. Kalau dia tengok orang tu tak betul, maka janganlah dia ikut. Ini kita tak macam tu. Orang boleh buat macam saya, kenapa saya tak boleh buat? Walhal dia buat tu salah. Itu bagi kita. Kita kena, orang tu boleh buat, aku pun boleh buat jugalah. Maka dia buat tadi ini betul ke salah? Maka apabila dia buat tu betul, kita ikut. Kalau dia buat tu salah, maka jangan kita ikut macam tu. Itu adalah benda salah. Maka inilah berpandukan kepada ilmu tadi ini. Dia buat tu betul ke tak betul? Jangan kita ikut. Ini di antara apa disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Jangan ikut apa yang dilakukan, ataupun di sana sekiranya kita melihat orang itu buat salah, maka hendaklah balik pada diri kita ini, maka perkara yang salah itu jangan kita buat. Ini apa disebutkan oleh musannif, jalan yang keempat untuk nak mengetahui keaiban diri kita. Kepincangan diri kita tadi ini dengan bercampur orang banyak, maka mengetahui ia akan aib nafsunya itu dengan sebab melihat akan sebab orang lain, yakni maka tiap-tiap melihat ia akan segala sifat kejahatan orang yang lain itu, maka jangan ia bersifat dengan sedemikian itu. Dan tiap-tiap ia melihat akan segala sifat kepujian, maka pada sifat orang lain itu, maka sugianya ia bersifat akan yang demikian itu. Kerana barangkali tiada ia mengetahui akan jahat dan baik itu, melainkan dengan melihat akan kejahatan orang lain dan kebanyakan orang lain. Itu kemungkinan. Maka sebab itulah apa disebutkan fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah peringatan wahai orang yang mempunyai mata hati. Albab iaitu mata hati. Ini apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa disebutkan dalam ayat yang lain, dia katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu apakah kamu tak lihat? Pada diri kamu apakah kamu tak lihat? Dan ada seorang bertanya bagi Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salam dengan katanya, man addabaka,
qala ma addabani ahadun innama ra'aitu jahlal jahili fatajannabtu anhu. Ini Nabi Allah Isa alaihi salam. Diceritakan melalui, kita katakan di sana, lisan, sama ada lisan daripada orang yang ni dan diteruskan ataupun dibawa ataupun diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengajar akan dikau akan perangai yang baik, sabdanya, katanya Nabi Isa alaihissalam, tiada seorang yang mengajar akan daku akan adab perangai yang baik, hanya sahaja aku lihat akan kejahatan orang yang jahil, maka aku jauhi akan dia. Pokok pangkalnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain dia kata, adabani rabbi, mendidik akan aku oleh Tuhan aku. Maka Nabi Isa AS pada segi zahirnya di sana, dia melihat. Maka Allah bagi penglihatan kepada dia, tunjuk hidayah kepada dia. Maka dikatakan pada segi zahirnya tak ada orang ada mengajak ke aku, tak ada. Kecuali aku lihat orang itu, maka aku balik pada diri. Kalau aku balik pada diri, maka perangai aku yang tak betul macam tadi, maka aku tak buatlah. Maka perangai daripada Allah Subhanahu wa taala tadi memberi pengajaran. Cara umumnya di situ apa dibincangkan. Sebab Rasulullah SAW, Nabi kita, ditanya juga, Addamani Rabbi, yang mendidik akan aku adalah Tuhan aku. Maka sebab itulah di sana, May yuridillahu bi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, bassara bi uyubi nafsihi, Allah memperlihatkan keaiban diri, bukan hanya jalan diri dia saja dah, bukan diri dia saja dah, dengan jalan-jalan yang ada di sekeliling dia tadi ini, balik pada diri. Ini juga disebutkan dalam bab riya, kitab Zainul Insan dan kitab Syiarul Salikin, apa disebutkan oleh Rasulullah, apa diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Jaga, Rasulullah keluarkan lidah dia, maka di sana apa Rasulullah kata, hang jaga yang ni. Dia pegang ni, jaga yang ni, lidah dia yang mulia. Jaga yang ni. Maknanya jangan kamu selalu kata orang, jangan kamu mentumah orang, balik pada diri. Itu makna di situ. Supaya terlepas dari sifat-sifat yang dicela dalam hadis yang panjang, yang mana hadis ni yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, yang saya buat tazkirah bulan puasa di masjid tu. Maka di sana dia kata apanya, Muaz bin Jabal apabila diminta oleh seorang laki-laki, hadis diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mubarak, seolah-olah di sana apabila Muaz bin Jabal cerita hadis ini, dia menangis terisak-isak sampai dia tak berhenti apabila cerita hadis ini. Akhir sekali dia kata apa, macam mana aku boleh lepas ini wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan macam mana. 10 perkara yang diberi oleh Rasulullah wasiat kepada Muaz bin Jabal. Ini kalau kita nak tengok dalam kitab Syiarul Salikin ataupun dalam kitab Zainul Insan, di sana hadis berkenaan dengan sifat riya disebutkan di situ. Ini di antaranya. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hadha kulluhu halun man faqad, sesiapa yang telah pun, dan inilah sekalian yang tersebut itu, iaitu hal, iaitu jalan orang yang ketiadaan dapat akan syekh. Balik pada kita, inilah jalannya bagi orang yang permulaan ataupun bagi orang yang masih lagi nak cari syekh. Macam saya katakan tadi kan, dulu-dulu kan saya kata cara ni, kita ni tak dapat lagi. Maka kita ambil asas, iaitu dalam apa yang kita tadi ini, fardu ain pengajian ilmu tasawuf. 3 ilmu tu, fiqh, tauhid, tasawuf. Maka di sana syariat, makrifat, hakikat. Maka lepas pada tu tarekat. Ini tarekat inilah yang dikatakan syekh. Kita cari dulu syariat, fiqh. Kita cari dulu tauhid. Kita cari dulu hakikat. Belajar dulu tekat mana fardu ain. Maka sebab tu saya selalu sebut dalam kuliah saya, tanggungjawab bagi jawatan kuasa satu-satu tempat yang diamanahkan, isikan 3 ilmu ni. Ini selalu saya sebut ni. Minta maaf lah. Minta maaf lah. Isikan. Supaya anak keriah kita ni dapat maklumat ni. Supaya jemaah kita ni dapat maklumat ni. Itu. Tanggungjawab kita yang diamanahkan. Selama mana kita pegang amanah tu. Selama mana kita dipikulkan. Maka sebab itulah dalam masa ni dia ada cara-cara. Macam contohnya imam. Contohnya ada. Tak boleh kita seberangan nak jadi macam saya nak main sini jadi imam. Tak boleh. Sebab dia ada tuan dia.
Itu dalam Bahrul Madhi juzuk yang kedua, man ahaqqu bil imamah sebut. Kecuali yang boleh berkuasa siapa? Agung. Yang berkuasa. Ataupun agung tu diturun kepada pejabat mufti. Maka mufti wilayah contohnya main sini. Dia nak jadi imam, tak payah nak minta kebenaran. Dia boleh jadi imam. Tak payah kata kita pun tak payah semawa. Tak payah. Aku nak jadi imam. Boleh. Dia tak dinamakan perampas tak. Sebab apa? Sebab dia yang bertanggungjawab. Maka kalau dia minta tu, maka dia beradab. Ni adab, jaga kan. Maka sebab tu dia kata apa? Ini rumah tangga orang. Maka rumah tangga orang itu, maka tuan rumah itu mempersilakan kepada orang lain untuk nak menguruskan rumah dia. Ini adab yang diajarkan. Sampai tahap tu. Dalam Islam ni diajarkan. Kita tak boleh kata aku pandai, aku ni. Tak boleh. Maka sebab itulah siapa pun kita katakan di sana dia ada tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Ini dibincangkan dalam Bahrul Madhi juzuk yang kedua. Maka mana-mana penceramah macam saya ni contohnya nak main ini, nak jadi imam, tak boleh. Kecuali kalau tuan imam sini, tuan pengusi ke tuan imam dia, Ustaz silakan Ustaz jadi imam. Itu dia panggil penghormatan, dia panggil. Itu adab. Ini di antara. Sebab itulah saya selalu sebut, kalau orang letak sejadah kat sini, sejadah kan, sejadah imam, sejadah Bilal, kita sebagai jamaah betul ni, tak boleh kita duduk kat sini. Dan kita tak boleh nak komplain pasal apa letak ni, awak masjid ni hak depa ke? Tak boleh. Itu adab dia panggil, pengurusan, memudahkan. Memudahkan atas apa namanya kesedaran anak buah dia. Yang mana dalam peristiwa ini yang selalu saya sebut, Rasulullah SAW apabila datang, para jamaah sahabat dia tadi bangun untuk nak menghormati dia. Bangun untuk nak menghormati Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah datang, kita pun apabila orang datang, kita bangun nak hormat. Maka Rasulullah kata apa? Duduk. Rasulullah duduk. Siapa yang suka dia dihormati, maka dia telah menyediakan tempat dalam neraka. Macam contohnya senang, kita ambil contoh. Pengurusi. Aku ni pengurusi. Nanti aku lewat ke mana ni, hang sediakan tempat aku di masjid di surau ni, lagi orang penuh. Ini di antaranya. Aku main lewat gini nanti, sediakan tempat aku ni. Siapa yang suka disediakan tempat, dia menyediakan tempat dalam neraka. Maka lepas dah tu, tiba-tiba anak buah dia sediakan tempat bagi dia. Salah ke tak salah? Anak buah dia, imam ataupun kalau macam masjid tu Ustaz Hakim, Ustaz Fifi, sediakan tempat bagi Datuk Wahab contohnya lah, kita ambil terus lah kan. Sediakan. Di sini sediakan bagi kita punya frog kita. Imam sediakan frog dia katanya. Dia pun tak nak bagi tahu apa pun, cuma dia kata jangan sediakan aku ni. Tiba-tiba anak buah tadi ini sediakan tempat. Ini tempat frog, ini tempat pengungsi. Salah ke tak salah? Walhal Rasulullah sebut sana tu. Rasulullah sebut siapa yang suka dia dimuliakan, dia telah pun menyedia tempat dalam neraka. Ini kadang-kadang kita jadi masalah. Kalau ikut kaedah ini tak boleh. Tapi peristiwa Hasan bin Sabit ini memberi satu pengajaran kepada kita. Memberi satu hikmah kepada kita tadi ini. Bagi orang yang memikir, bagi orang yang nak pengajaran. Maka sahabat yang lain pun duduk. Siapa yang suka dia dihormati, maka dia telah menyediakan tempat dalam neraka. Maka sahabat yang lain pun duduk semua. Ni Rasulullah kata ni. Bos kita sebagai driver. Tak, kita sebagai driver. Bos kita mai, kita pun lari pergi ambil beg dia. Dan kita mai buka pintu dia. Silakan dia masuk. Salah ke tak salah? Ini peristiwa dia. Maka di sana semua sahabat duduk kecuali Hasan bin Sabit tak duduk. Rasulullah duduk. Bila semua duduk, orang betul kan sahabat ni kan, iman malaikat ni, iman yang matbu', iman yang ikut kan. Duduk semua sahabat kecuali Hasan bin Sabit tak duduk. Adakah Hasan bin Sabit ini mengingkari perintah? Mengingkari arahan. Rasulullah suruh duduk,
dia tak duduk. Macam kita lah. Ini perintah Rasulullah. Kalau kamu tak ikut, berdosa kamu. Ini bid'ah. Kalau kamu tak buat, ini kalau kamu buat salah. Ini bid'ah, Rasulullah tak buat. Ini kita boleh luas dia punya pengertian dia. Apabila Rasulullah tengok Hasan bin Sabit tak duduk, maka di sana Rasulullah pergi tanya, kenapa aku suruh duduk, kamu tak duduk? Aku suruh kamu duduk, tapi kamu tak duduk. Pasal apa? Yang lain duduk, contohnya. Kamu seorang yang tak duduk. Hasan bin Sabit, seorang penyair Rasulullah SAW, sahabat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketajaman fikiran. Maka di sana dia minta izin kebenaran daripada Rasulullah nak jawab kenapa aku tak duduk. Dia nak jawab. Dia sebagai seorang penyair, maka dia pun jawab berbentuk syair, puisi kalau kita kata zaman sekarang ni. Maka dia ungkapkan dua bentuk syair sebagai pengajaran. Ini kalau mengaji bahasa Arab mesti dia kena ingat benda ni. Ada orang bahasa Arab. Maka sebab itulah anak-anak kita yang mengaji Mesir ni, kalau pergi Mesir Azhar, kalau ambil bahagian lurah susah. Ambil bahagian bahasa Arab susah. Ambil bahagian syariah pun susah. Memang otak tu otak A lah kalau orang ambil lurah dengan syariat ni. Top orang panggil tak. Itu otak A dia. Kalau dia ambil bahagian usuluddin, mudah. Banyak orang kita ambil bahagian usuluddin. Anak-anak kita banyak bahagian usuluddin. Muqarrar dia tak banyak, sikit ya. Farad mungkin tahulah muqarrar dia kan. Tak ni usuluddin. Pinjing jangan. Saya tengok usuluddin tu kawan saya main di sana dulu. Tengok. Ni. Dia kena dululah zaman 80-an 90-an dulu. Sekarang wallahu alam. Maka Hasan bin Sabit ni dia minta kepada Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah untuk nak jawab persoalan ni. Maka dia ungkapkan dua bentuk bait syair. Apa dia jawab? Qiyami lil azizi alayya fardun. Berdiri aku. Qiyami lil azizi. Berdiri aku bagi orang yang mulia. Maknanya aku berdiri hormat bagi orang yang mulia ini fardun, satu kewajipan. Satu kemiskinan kan, satu kemestian. Qiyami lil azizi alayya fardun. Kemudian watarkul fardi ma huwa mustaqimun. Tinggal benda yang fardu ini tak patut. Watarkul fardi ma huwa mustaqimun, tak patut. Tinggal apa tu? Tinggal berdiri untuk nak menghormati orang yang mai itu. Sebab orang yang mai itu bukan orang yang seberangan. Lil ajizi, bagi orang yang hebat. Qiyami lil ajizi alayya fardun. Watarkul fardi laisa bi mustaqimun, bukanlah satu benda yang watarkul fardi ma huwa mustaqimun. Ajibtu, aku heran. Ini hujah. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran bagi orang yang mempunyai akal dan orang yang mempunyai kefahaman, ketajaman. Yara hadzal jamala wala yaqumu. Dia tengok benda yang cantik, dia tak berdiri. Nampak tak dia punya ungkapan syair dia? Ajibtu, aku heran. Liman lahu aqlun, bagi mereka yang ada akal, wa fahmun, iaitu ada ketajaman pahaman. Yara hadzal jamal, dia tengok benda tu cantik, wala yaqumu, dia tak berdiri. Maka Rasul jawab tak? Rasulullah senyum ya. Apa makna Rasulullah senyum? Rasulullah setuju apa yang diungkapkan oleh Hasan bin Sabit. Maka ini dalam ilmu hadis dia panggil takririyah, pengakuan Rasulullah SAW. Dalam ilmu hadis di sana dia ada tiga yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sebagai contoh teladan kita. Dia ada tiga. Yang pertamanya perkataan dia, apa yang kita dengar, sami'tu Rasulullah, Rasulullah kata, Rasulullah sabda macam tu. Yang keduanya ialah perbuatan dia, ra'aitu Rasulullah, aku lihat Rasulullah buat semacam sekian-sekian. Dan yang ketiganya pengakuan Rasulullah SAW. Maka pengakuan Rasulullah di antaranya ini dia, iaitu Hasan bin Sabit. Dia berdiri menghormati kedatangan baginda Rasulullah dan dia tidak ikut perintah Rasulullah, suruh duduk, dia tak duduk. Maka ini pengakuan Rasulullah SAW. Kalau tidak, Rasulullah kata, dah, walau macam mana pun kamu kena duduk juga. Ini dikatakan satu kesalahan. Tapi Rasulullah tak kata apa. Maka Rasulullah senyum saja. Berarti kata harus kita menyediakan tempat bagi orang yang sepatutnya kita sediakan. Maka tak ada masalah kalau jadi ustaz ke, kalau jadi apa ke, nak sediakan tempat di sini bagi khas dia punya pengurusi. Tak apa. Tak. Sebab apa? Sebab
anak buah tadi dia menilaikan dia punya bos dia tadi, tak salah dia lari pergi ambil beg, dia buka pintu bagi bos dia, buka pintu sila masuk, tak salah. Menghormati. Ini di antaranya yang kita katakan ini. Tapi janganlah kita sediakan penuh tu, ikut keperluan lah. Berapa orang? Seorang, dua orang, tiga orang. Ini apa yang berlaku begitu. Tapi bagi kita mana boleh menghormati orang. Memang dia tak suruh pun. Memang kalau Rasulullah suruh duduk. Tapi Hasan bin Sabit ni mengingkari perintah Rasulullah. Dia tak duduk. Pasal apa tak duduk? Sebab dia faham. Aku ni siapa? Rasulullah siapa? Ini kaedah dia macam tu. Harus, tak ada masalah. Jangan kita iri hati. Kalau kita nak orang sediakan tempat bagi kita, kita ambil. Kita kena jadi tempat tu. Nanti orang sediakan pengurusi untuk kita. Aku pengurusi kena sedia. Jaga kita kena sediakan tempat neraka pula nanti. Maka cara langsungnya kita kena pilih lah kawan ini kan, tolan ataupun orang-orang yang bawah kita tu dengan orang. Nasiblah kita kalau ada orang yang, kalau jenis orang lurus betul ni, masalah lah kalau kita tak. Ini dalam masalah. Tak ada masalah. Jangan kita iri hati, jangan kita mempertikaikan. Itu di antara. Ni banyak kan orang tanya saya ni. Dalam semenjak saya kerja lagi dulu dah kat Masjid Mindef tu, maka di sana apabila agung nak mai, apabila mufti nak mai, apabila orang besar nak mai lah, kita sediakan khas. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6 sediakan. Tengok berapa orang kapasiti dia. Nak mai berapa orang. Kalau 3 lah, kalau 4 lah, kalau seorang lah. Maka jenis orang yang ni tak kira. Dia duduk ni, dia kan main duduk saja. Saya kata senang je, duduk kat imam lah. Mana boleh Ustaz, tu tempat imam. Tak boleh pula saya kata. Ini di antaranya. Ala kuliah dalam masalah ini tidak menjadi kesalahan. Sebab kita tahu siapa kita. Maka sebab itulah siapa yang tahu diri dia, maka dia akan tahu siapa tuan dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Rabbahu. Pengurus dia, pentadbir dia. Maka termasuklah yang maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah ayat yang mula-mula Tuhan turun kepada Nabi kita di sana, ayat apanya? Kalimah apanya? Rabb. Bukan kalimah Allah dah, kalimah Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb, pengurus kamu, pentadbir kamu, pemberi rezeki kamu, segala-galanya Rabb Alamin. Allah tak sebut Alhamdulillah Iqra bismillahil alim. Tak. Bismillah, Iqra billah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan di sana Allah sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah tak sebut Iqra billahil ladzi khalaq. Sebetulnya sebut kalimah Allah lah dah. Tapi Rabb. Itu. Kan Rabb tu siapanya? Hakikatnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Ini apa yang dibincangkan di sana ada. Maka jalan yang keempat ni kita tengok keaiban orang, maka keaiban yang dilakukan tadi ni kita tahu itu adalah salah, maka jangan kita ikut, balik pada diri. Maka kata Imam Ghazali, inilah sekalian yang tersebut itu, iaitu jalan orang yang ketiadaan dapat akan syekh yang mursyid yang mengetahui akan aib nafsu itu lagi lagi kasih sayang ia akan muridnya yang memberi nasihat. Kalau dia tak dapat lagi, macam kita masih lagi duk cari, insya-Allah mudah-mudahan Allah mempertemukan kita. Kalau tak ni pun sudah kita ada standby dah sikit sebanyak sekadar mana yang kita tahu, 3 usul ataupun 3 ilmu tadi ini. Nasihat dalam agama. Maka barang siapa dapat akan syekh seperti yang demikian itu, maka sesungguhnya dapatlah ia akan syekh mursyid itu seperti tabib yang mahir, seperti doktor yang mahir. Itu perumpamaan cukup mudah bagi kita. Sebelum kita dapat doktor yang pakar, kita pergi carilah dulu klinik-klinik bawah ni, kod serasi. Tak serasi juga, ada duit, ada apa, duit banyak, pergi cari yang pakar. Nak cek tengok kita ni. Itu. Tapi tabib yang mahir, yang mempunyai, yang mengubati penyakitnya yang di dalam nafsu, yakni yang di dalam hati. Maka sugiannya murid itu melazimkan akan syekh yang demikian itu, maka iaitulah yang menyucikan akan penyakit murid yang di dalam hati itu dan melepaskan ia daripada kebinasaan
itu. Dan inilah kenyataan yang pertama yang tersebut dahulu itu. Kenyataan yang pertama yang tersebut dulu itu, apa dianya? Kenyataan itu yang mencari kawan, mencari syekh. Ini di antaranya. Dan apabila bersungguh-sungguh engkau menjalani akan jalan ini, dan kadang-kadang kita ni ambil jalan tengah. Aku ni bukan orang yang jalan tu dah. Kita kena tanamkan dalam diri kita, kita ini adalah orang yang berjalan. Sebab Rasulullah sebut macam tu. Dia apa dia tadi ni? Dalam hadis Rasulullah SAW tadi ni, jadikan diri kamu tadi ini orang yang dagang. Jadikan orang dagang. Ada. Apa dia hadis dia tak ingat di permulaan dia. Awabiris sabil. Ataupun orang yang sedang lalu satu tempat, satu kawasan. Kita ni macam itulah. Kita ni sedang melalui satu tempat. Kita keluar daripada alam arwah, masuk dalam alam rahim. Lepas keluar daripada alam rahim, kita masuk alam dunia. Maka lepas daripada alam dunia, kita nak pergi alam kubur. Dalam perjalanan lah ni. Maka pergi dalam kubur, berhenti seketika, tak buat amal, tak buat apa, duduk relax lah. Relax lah dalam kubur ni. Ini wallahualam, minta kita relax lah. Seperti mana yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat dikatakan, Nim, kamu tidaklah macam tidak walimatul urus. Itu malaikat bagi tahu kepada orang yang soleh, orang yang baik ni. Tidaklah kamu macam tidak walimatul urus. Macam mana tidak walimatul urus? Balik zaman muda kita dulu. Orang lepas kahwin tidak macam mana? Subuh pun tak dengar azan. Nyenyak tidak tadi ini. Satu, yang keduanya nyenyak tidak ke nyenyak kena kacau, wallahu alam lah. Sampai tak sedap. Dia subuh. Ini, Nim, kamu tidurlah macam tidak walimatul urus. Setelah malaikat muka nakir soal kita dalam kubur ni, semua kita jawab. Maka malaikat pun tak boleh kata apa dah. Itu ungkapan dia. Tidak macam tidak walimatul urus. Mudah-mudahan kita macam tu. Ini yang kita nak ni. Kita nak cari ni. Inilah dia. Mudah-mudahan insya-Allah. Janganlah kita kata aku tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kamu cari. Maka habis-habis tak ada kita minta, ya Allah, jadikanlah di akhir kalam aku ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita minta. Jangan kita duduk dakap tangan aku tak boleh macam tu. Tak boleh lah. Sebab sunnatullah di muka bumi ni kita kena cari. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dah. Itu kaedah dari situ, ayat dah bagi tahu terang-terang kat kita. Dan apabila sungguh-sungguh engkau menjalani akan jalan ini serta benar i'tiqadmu akan syekhmu itu, sesungguhnya engkau mengikut jalan syekhmu itu, nescaya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala akan hatimu akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan sampai kepada maqam mukasyafah dan maqam musyahadah dan maqam ihsan, seperti yang disebut dahulu itu. Maqam mukasyafah. Maqam mukasyafah ni sampai tahap membuka keaiban kita, kita boleh tahu. Maqam musyahadah kita boleh menyaksikan. Maka sebab tu kita nampak semua ni, kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Dan sana maqam ihsan. Maka di sana semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena hati-hatilah dalam masalah ini. Sebab tu lah pernah saya kata dulu kan, kalau maqam musyahadah ni, ada seorang tu tanya saya, Ustaz, kalau Ustaz tengok bunga tu, tengok ikan tu, Ustaz nampak apa? Saya kata, saya nampak ikan, nampak bunga lah. Dia kata tak. Ustaz nampak Allah. Apabila Ustaz tengok daun tu, Ustaz nampak Allah. Apabila Ustaz tengok ikan tu, Ustaz nampak Allah. Saya kata, betul ke ni? Betul ke ni nampak Allah ni? Pasal apa tak betul? Kita nampak Allah Subhanahu. Pasal apa Ustaz? Dia bagi penerangan. Kalau Ustaz tidak boleh nampak di sana, kecuali Ustaz mesti kena nampak Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh saya kata? Saya nampak ikan saja, saya nampak daun saja. Tak Ustaz. Di sebalik ikan, di sebalik daun itu, siapa yang bagi ikan itu bernapas dalam air? Siapa yang bagi daun itu kehijauan, elok, segar, bugar, dia tidak kecut, tidak layu dan sebagainya? Siapa Ustaz? Siapa yang bagi Ustaz bernyawa, bernapas, berjalan? Siapa Ustaz? Allah. Maka itu semua Allah. Apabila Ustaz tengok tu, berarti kata itu semuanya daripada Allah. Berarti kata Ustaz nampak Allah. Tapi jangan kita kata kat orang macam tu kan. Nanti orang tak kita gila.
Biar kita kata diri kita senang. Itu makna dia. Ini dia panggil makam mukasyafah, dia panggil. Membuka mukasyafah itu membuka litupan, membuka penutupan di sebalik tu. Maka sebab tu Al-Hallaj dia kata, siapa dalam diri awak? Allah. Diri saya tadi Allah. Itu. Maka cara langsungnya kita kena pikir itulah. Tapi janganlah sampai sekarang tak apalah aku ni Allah. Aku bercakap ni Allah bercakap, bukan aku bercakap. Nanya kita, nanti orang bawa pergi kita dalam lagi. Hallaj tadi ini dengan macam tu, dia diarahkan oleh sultan, oleh pemerintah khalifah, pancung tungkok dia dan disokong oleh Junaid al-Baghdadi. Disokong oleh Junaid al-Baghdadi. Kita tahu siapa Junaid al-Baghdadi. Besok diarahkan, apabila potong, besok diarahkan jangan muka dia menghadap kiblat sebab dia telah pun murtad. Tapi besok apabila nampak muka dia menghadap kiblat, lidah dia tadi ini bergerak, zikir Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara orang yang tinggi ilmu dia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu jangan kita tak tahu kita jadi macam tu, jadi salah nanti. Maka itu dia panggil orang yang mutasawwafah, dia panggil buat tasawuf tapi tak sampai tahap tasawuf. Itu orang yang tipu daya. 4 perkara orang yang kena tipu daya. Ini kita kena ingat masalah ini. Kemudian akhir sekali apa disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, kata Imam Hasan Syazili rahimahullahu taala, makna dia kita tak payah baca dia punya ibadat dia, bahwasanya aku lihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan iman. Imam Abu Hasan Asy-Syazili, apa dia kata dalam ungkapan yang lain, man lam yataghalghal bihadzal ulum mata musirran 'alal kabair. Ini ahli tasawuf yang tinggi. Siapa yang tidak menyelubungi, tidak membimbangkan diri dia, siapa yang tidak tadi bertongkos lomos dengan ilmu ni, iaitu ilmu tasawuf ni, mata musirran 'alal kabair, ditakuti dia mati, dia menanggung dosa besar, dia tak tahu. Makna di situ sekurang-kurangnya kita mesti kena ada 3. Ilmu fardu ain, dan kita kena berat sikit dalam kita menitik berat dalam ilmu tasawuf. Jangan kita berat dalam ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu umum kita abaikan, jangan. Jangan kita berat dalam ilmu tasawuf, ilmu fiqh tak ada pula, jangan. Sekurang-kurangnya bagi kita kena ada 3 fardu ain. Nak elakkan diri kita daripada fasik, jadi apa? Kita kena beratkan dalam ilmu tasawuf. Itu cara dia. Yang disebut oleh Imam Malik, siapa yang tasawuf, siapa yang fiqh, dia tidak tasawuf jadi fasik. Siapa yang tasawuf dia tak ada fiqh jadi zindik. Lebih sangat. Siapa yang sama-sama fiqh pun ada, tasawuf pun ada, maka itu Rasulullah SAW ajaran dia. Itu makna dia. Habis-habis tak ada di sini qadar fardhu ain ilmu fiqh, qadar fardhu ain ilmu tasawuf, qadar fardhu ain ilmu tauhid. Kalau orang tanya kita, mana lebih? Mana lebih kita nak ambil lebih sikit. Kita nak utamakan itu. Maka kita pergi utamakan ilmu tasawuf. Pasal apanya? Ilmu tasawuf boleh membincangkan, boleh membersihkan hati kita tadi. Sebab ilmu fiqh ni luang aja. Ilmu tauhid ni kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala, kita nak buat apa kita nak bagi. Kecuali di sana kalau dalam keadaan kita ini hau-hara sangat dalam bab akidah, maka kita kena ambil berat sikit dalam ilmu akidah. Kalau macam sekarang kan, orang duk bincang berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah tadi, ini wahabi dah apa semua dah, maka kita ambil berat sikit. Jangan sampai kita terkeluar. Itu sekurang-kurangnya kita ambil tahu. Maka kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, bahwasanya aku melihat kepada Allah dengan penglihatan iman dan yakin, maka mengkayakan akan kami oleh demikian itu daripada dalil dan burhan, dan kami mengambil dalil dengan dia atas makhluk. Adakah di dalam wujud itu sesuatu yang lain daripada Tuhan? Tentu tidak ada. Yang esa, yang sebenar-benarnya, maka iaitu tiada kami lihat akan Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan jikalau ada, tak dapat tidak, maka engkau lihatkan sesuatu yang lain daripada Allah itu, maka iaitu seperti mana debu yang terbang. Kalau kamu tak dapat, maka kamu lihatlah debu yang terbang di dalam hawa. Jikalau engkau cari, nescaya tidak engkau lihat, nescaya engkau tidak dapat akan dia sesuatu. Wallahu a'lam. Dan kebanyakannya hari ini dalam masalah ini, apa orang katanya, tak ada apa-apa pun. Kalau Allah nak bagi aku ni, tentulah aku tak pernah buat baik pun, tapi Allah bagi aku saja.
Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Dia tidak ada satu keyakinan dalam diri dia. Dia kata Allah tu melihat dia. Sebab dia tak pernah nampak. Kita nak cari Allah ni macam mana nak cari? Maka kalau kamu tak dapat tu, maka kamu tengok. Cara tak langsungnya kamu tengok debu. Di sebalik debu tu, kamu ada nampak tak? Debu tu macam mana? Ada lah dekat daun tu, macam tu tak? Ada. Maka iaitulah debu ini ada tapi kita tak boleh nampak debu. Kita tengok roh ada tapi kita pernah nampak roh tak? Dan suatu benda kita tengok angin, nampak tak angin? Orang kata angin tak. Tak boleh nampak angin. Maka apa buktinya? Apa dalilnya ada roh? Apa dalilnya ada angin? Apa dalilnya di sana ada sekian-sekian? Apa buktinya? Apa buktinya ada kita kata karan pusing kipasnya? Apa buktinya? Kita pernah nampak tak karan? Tak nampak. Maka inilah di antaranya. Kamu kembalilah kepada hakikat yang mengurus mentadbirnya yang maha agung. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Maka kawan saya ada seorang tu hari Isnin hari Ahad yang lepas duduk tengah baca doa. Sebelum puasa seminggu ni baca doa. Tengah-tengah baca doa jatuh, keluar. Terkulai tidur. Tengah baca doa sembahyang Isya, lepas sembahyang Isya. Imam masjid, imam surau apa nama tadi ini hidayah keramat. Tengah baca doa. Lepas sembahyang sunat Isya, orang semua keluar pergi mesyuarat, tinggal dia lewat sikit. Dia mungkin dia sana kita buat 4 rakaat. Kemudian tinggal pengurusi di dalam surau tu, maka dia tengah baca doa ni terkulai tidur. Pasal apa terkulai tidur tu? Tak ada tenaga roh nak keluar. Maka sempat pengurusi yang main umpung dia, maka mengucap pun meninggal. Dia pasal apa jadi macam tu? Duk elok ni kan, roh dah keluar daripada badan. Tak ada roh dalam badan. Ini di antara apa yang berlaku. Alhamdulillah, dia mati dalam keadaan macam tu. Dia mati dalam rumah Allah walaupun surau. Tapi itu pada segi zahir kita tengok ialah husnul khatimah. Maka inilah yang kita nak, mudah-mudahan. Itu di antaranya, mudah-mudahan. Kemudian insya-Allah kita pergi kepada faslun fi bayani syurutil iradati wa muqaddimatil mujahadati wa tadrijil mudidi fi suluki sabil liriyadhah. Cara macam mana untuk kita nak sampai dan bagaimana permulaannya untuk kita nak memerangi nafsu kita ini setelah kita tahu kata kita ni nafsu sekian. Setelah kita tahu kita ni nama mat, nama dolar kan. Hakikatnya saya ni kita katakan ni aku ni nama darah ni lah, tapi hakikatnya bukan. Hakikatnya mungkin nama amarah, hakikatnya mungkin nama lawamah, hakikatnya mungkin nama mulhamah, hakikatnya sebab itu kita, nafsu kita yang mana disebutkan yang duduk di dalam yang duduk di antara lambung kamu tadi ini allazi baina jambaika al-ma'muratu bi kasratihi asyaddul adawati yang bersengatan seketeru bagi kamu allatina baina jambaika yang duduk di antara dua lambung kamu yang mana al-ma'muratu bi kasratiha wa bil mujahadati al-murad di qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam sifat dalam kitab Syarhus Salikin ni. Definisi nafsu tu yang duduk dalam lambung kamu yang mana itulah sesajahat-jahat seteru kamu. Siapa dianya? Nafsu. Takkan nafsu tu jahat seteru kita pula ustaz. Inilah yang kita nak kenal. Nafsu tadi ni dah kita tahu macam mana kan. Tak lain tak bukan akhir sekali tuan-tuan, saya ajak diri saya di sana Allah syariatkan kita puasa ini tak lain tak bukan untuk nak mendidik nafsu kita supaya menjadi nafsu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang bertakwa tadi satu daripadanya yang dikatakan takwa itu apa dianya? Definisi dalam takrifat kalimah takwa itu ialah alla yara nafsahu khairum minhu. Jangan dia tengok diri dia tu lebih baik daripada orang lain. Itu definisi takwa. Kalau kita ada yang ni, kita sudah ada satu daripada definisi takwa tu. Kita tengok diri kita ni tak ada apa-apa. Orang lain lebih baik daripada kita. Itu satu daripada ciri-ciri orang yang bertakwa dia panggil. Kalau tak ada yang ni, jangan mengakulah kita tu orang yang bertakwa. Berusahalah, kalau tidak rugi kita, na'udzubillahi min dzalik. Itu satu daripada definisi takwa tadi yang disebut dalam kitab takrifat di sana. Wallahu alam, insya-Allah mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala menyertai kita dan mudah-mudahan insya-Allah Allah menolong kita ke arah untuk nak melaksanakan ibadat puasa yang baki lagi ini dengan keadaan yang elok. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam dan insya-Allah besok lebih baik daripada hari ini dan seterusnya begitulah insya-Allah.
Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.